Dipersilakan Yang Berhormat Pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk membahas usul menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi penggal kedua Parlimen ke-15. Pelbagai perkara yang telah diungkapkan oleh Seri Paduka Baginda demi memastikan Malaysia yang sejahtera, makmur dan maju, insya-Allah. Saya akan menyentuh 3 perkara dalam masa yang singkat ini, walaupun saya buat persediaan untuk mencadangkan kepada kerajaan untuk mendapat kaedah mendapat balik revenue ataupun income negara yang sekarang ini menjadi satu perbincangan yang penting. Saya akan bincangkan pembentangan cadangan ini pada ketika pembentangan bajet. Saya akan menyentuh yang pertamanya berkenaan dengan GVAT, yang kedua berkenaan dengan isu penyelenggaraan hutan di Kedah, dan yang ketiga berkenaan dengan isu LCS yang kita tengok sekarang ini perlu kita bangkitkan bahawa ini adalah isu kehilangan wang negara yang sangat besar. Jadi untuk kesempatan ini saya ingin merakamkan juga ucapan takziah serta rasa simpati ke atas kerajaan serta rakyat Turki dan Syria yang diuji dengan bencana gempa bumi terburuk dalam sejarah bencana alam di dunia mutakhir ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan yang mengambil tindakan cepat menghantar pasukan task force untuk kita sama-sama membantu bencana yang sedang berlaku di Turki ini. Seperti mana kerajaan mengambil tindakan cepat, isu krisis makanan babi dibawa kabinet. Begitu juga isu krisis telur dan juga ayam, perlu juga kita menyokong semua perkara-perkara yang melibatkan rakyat supaya telur dan ayam juga dibawa ke kabinet untuk dibincangkan supaya penyaluran keperluan rakyat kita akan menjaga kebajikan mereka. Dalam pilihan umum yang ke-15 dahulu telah menunjukkan bahawa pengundi telah memberikan satu mandat sepenuhnya kepada ahli-ahli parlimen yang ada pada hari ini, yang mana saya daripada lubuk hati yang dalam ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pengundi yang telah melaksanakan tanggungjawab pada PRU yang ke-15 dahulu, khususnya dalam Parlimen Pendang. Saya bukanlah nak bermegah, 75% lebih pengundi keseluruhan Parlimen Pendang telah mengundi saya dengan majoriti hampir 32,000. Jadi saya ingat Menteri Kesihatan tu kena ambil perhatian sikit bila turun ke Hospital Pendang tu, jangan duk langgak tak tahu hala sangat. Okey? Saya tahulah arahan daripada Jeneral Maulud Putrajaya menyebabkan Menteri Kesihatan yang tak beradab ini turun tanpa memberitahu. Tak ada akhlak. Saya anggap amanah ini dan tanggungjawab. Saya mohon tarik balik kata-kata itu tidak baik. Serta kepercayaan bagi sekali lagi mewakili Parlimen Pendang. Minta kat speaker lah, apa minta kat saya? Tak kerti kot. Apa ni? Belajar dulu. Yang Berhormat Pendang, tarik balik. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Tak ada masalah, tak ada akhlak. Bukan saya kata nama binatang ke apa macam dengan apa ni, ulu langat kata kat saya pun saya boleh terima. Ini saya kata tak ada akhlak, bukan saya maki ke apa ke. Yang Berhormat, benda tu spesifik. Kalau please, quote the peraturan. Peraturan berapa? Jangan cabar speaker lah. Dia bukan cabar. Biarlah ada benda kita buat tu berdasarkan fakta. Takkan bukan boleh tak tahu tembak peraturan, ambil syarat. Ya, okey, baik. Saya teruskan dahulu. Ini jelas menunjukkan rakyat. Pendang. Saya belum habis bercakap lagi. Ya, habis cakap sila. Ya, saya mengerusikan Ya, sila. majlis. Saya mendengar. Anda bertanya pada saya kan? Ya. Sila lihat 36.1. Seorang ahli tidak dibenar menyebut nama ataupun satu benda spesifik. Ini Yang Berhormat menyebut Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan. It is spesifik. Jadi saya minta saya tarik balik. sebaik tarik balik. Tarik balik. Baik. Okey, baik. Terima kasih. Menteri, silakan. Terima kasih, Datuk Speaker. Jadi di sini saya nak menjelaskan
berdasarkan track record kerajaan yang lalu, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional, rakyat telah memberi satu keyakinan dan kepercayaan supaya kita melawan KKM, kronisme, corruption dan juga nepotisme. Dia bukan saja kita bercakap untuk memerangi, tapi kita kelihatan memerangi dengan tindakan bermula daripada pemimpin. Kita orang atasan kena melaksanakan dulu daripada apa yang kita sebut kita nak memerangi corruption, kronisme dan juga nepotisme. Jadi kita telah mencapai satu kedudukan dengan izin Middle Income Ekonomi Pendapatan Negara ataupun GNI, Pendapatan Negara Kasar. Di Malaysia ini dalam anggaran $11,200 Amerika, iaitu kurang 1,335, membolehkan kita beralih. Kalau kita dah capai ke tahap ini, break-even point, kita akan bergerak menjadi negara pendapatan tinggi. Kita terus berusaha. Antara yang perlu ditingkatkan adalah usaha meningkatkan lebih banyak penghasilan pekerja mahir dan sepahara mahir dengan kita memberi penekanan kepada sistem pendidikan TVET. Tadi disebut oleh Selangau. Melalui pendekatan ini, kita dapat membentuk generasi baru sumber manusia yang lebih berkemahiran daripada apa yang kita miliki ketika ini. Dalam perkembangan ini, apakah langkah-langkah yang telah dirancang dalam meningkatkan keberdayaan dan kemenjadian pelajar TVET yang akhirnya melahirkan produk berkualiti untuk pasaran pekerjaan sektor kemahiran dan menjamin peluang pekerjaan kepada anak muda yang menceburi bidang ini. Ingin saya tekankan di sini. Pendang, Kuala Kedah. Okey, sila. Cepat sikit, saya tak nak masa. Terima kasih kepada Yang Muat Pendang. Terima kasih kepada speaker. Soalan saya berhubung dengan TVET, iaitu apakah Yang Berhormat bersetuju agar pihak kerajaan atau kementerian dapat memperkenalkan dan memperkasakan program TVET di sekolah-sekolah agama dengan memperkenalkan SKM 1 dan SKM 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Kuala Kedah. Memang kita telah membuat satu keputusan bersama dengan JAKIM, iaitu mengiktiraf sijil kemahiran mara budak-budak yang anak-anak kita yang belajar di sekolah agama seperti tahfiz TVET dan juga sekolah agama, untuk mereka setelah selesai dalam pendidikan agama, mereka akan dipindahkan masuk ke bidang pendidikan TVET. Yang ini SKM 1, SKM 2. Saya masa saya memegang pengurusi TVET selepas Saudari Nurul Izzah dulu memegang, saya telah merancang satu kerjasama dengan JAKIM untuk kita membina anak-anak kita yang berpendidikan agama disalurkan dalam pendidikan TVET supaya mereka menjadi pemangkin kepada sektor-sektor yang kita rancang bagi memenuhi keperluan pekerja, bagi dalam masa yang sama kita mengurangkan pekerja asing. Jadi ini sektor yang kita sedang tunggu sekarang ini adalah kita untuk meningkatkan pendidikan TVET yang lebih luas keperluannya dalam bidang dibandingkan dengan pendidikan akademik. Jadi oleh sebab itu, kita sekarang ni kita melihat peluang kerja yang berprestasi tinggi juga mesti diisi oleh rakyat tempatan, terutamanya golongan belia dalam negara kita. Dalam keputusan Seri Paduka Baginda Dipertuan Agong baru ini menyebut bahawa catatan nilai ekspor kita 1.5 trilion sehingga tahun Disember 2022, iaitu peningkatan 25% berbanding 2021. Ini semua perancangan strategik ketika Kerajaan Perikatan Nasional mentadbir negara. Sektor pelancongan negara juga perlu diberi perhatian, di mana sebanyak 26.8 bilion pada tahun lalu dengan jumlah kedatangan pelancong adalah 9.2 juta. Yang ini mendapat satu lagi penambahan perolehan negara yang kita sebut tadi. Jadi saya ada lebih kurang 10 cadangan bagaimana nak mendapat perolehan negara ataupun income negara ataupun revenue negara. Tapi saya tinggal ketika bentang bajet. Datuk Yang Pertua, dalam hal berkenaan dengan negeri Kedah, Datuk, oh ini apa kalau speaker tu Datuk orang Kedah, saya tulis itu speaker Kedah. Maksud saya ingin menggesa kerajaan untuk memberikan pampasan munasabah kepada kerajaan negeri Kedah atas peranan dalam memelihara hutan simpan Ulu Muda sebagai pusat tadahan air untuk kegunaan domestik, perindustrian dan pertanian. Kawasan Ulu Muda juga kawasan yang tidak disentuh,
yang tidak boleh disentuh apabila kawasan punca sungai ini membekalkan 90% bekalan air di negeri Kedah, 80% kepada Pulau Pinang dan 70% kepada Perlis untuk tujuan pengairan sawah, sumber air yang bersih dan sebagainya. Jadi kita harap dengan permohonan ini boleh isytihar sebagai pewartaan Ulu Muda ini hutan simpanan kerana dia memberi sumbangan penyaluran kepada 3 negeri. Jadi kita harap negeri yang mendapat air bersih ni free ini, dia berniaga pula dengan rakyat, dia dapat duit, bayarlah sikit kepada Kerajaan Kedah untuk maintenance, penyelenggaraan kepada jangka masa kehidupan rakyat di 3 negeri ini. Jadi kalau inilah seterusnya, saya minta pihak Kerajaan Persekutuan untuk menyemak semula kadar bayaran pajakan Pulau Pinang kepada negeri Kedah. Permintaan ini adalah berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan dan di bawah Perkara 2 Treaty pada tahun perjanjian. Yang Mak Penang, saya minta sikit penjelasan. Cepat sikit, Isu saya tak ada Ulu Muda. masalah. Ni saya dah panjang. Ulu Muda tu masuk dalam Parlimen Sik tu. Yang Mak Penang beringat sikit ya. Yang Mak sebut tadi bagaimana Datuk Speaker dia warning saya pula tu. pengorbanan khususnya rakyat Sik lah yang menjaga Ulu Muda itu sebagai kawasan hutan simpan tadahan air. Jadi adakah yang bermak setuju supaya permohonan Kedah untuk Pulau Pinang bersama-sama memberi komitmen membantu pemeliharaan itu disambut oleh Kerajaan Persekutuan supaya menjadi perantara yang baik bagi memastikan Pulau Pinang juga bersama membantu memberi pempasan kepada kerajaan ini Kedah. Terima kasih. Terima kasih, Syed. Saya nak baca perjanjian pada ketika 6 Mei 1869 di antara Inggeris. Dengan izin, the Governor of British Colony of the Strait Settlement shall pay annually to His Highness the Young Duke of Kedah. Dia tulis itu. QUEDAH. Itu perjanjian. Ini perjanjian ni. Saya kena baca ikut perjanjian. Pendang mohon penjelasan. Sekejap, saya habis dulu. The Tian Yang Dipertuan of Kedah, $10,000 as long as Her Britannic Majesty shall continue. Pendang mohon penjelasan. Saya tak in faham tu. Tak berapa jelas sebutan bahasa Inggeris tu, tak berapa jelas tu. Course hereafter mentioned. Berdasarkan rekod Pelat matawang Kedah, perdagangan, Pendang, Pelat Kedah saya tak faham. berdasarkan rekod matawang perdagangan yang digunakan ketika itu 1869 adalah Spanish silver dollar. Kerajaan kekal membayar jumlah tersebut dengan denominasi ringgit. Jadi saya harap perjanjian ini telah kita baca, kita harap kerajaan mengambil perhatian dan tindakan kepada apa yang kita bangkitkan. Seterusnya yang ketiga saya nak bangkitkan isu LCS, iaitu Literal Combat Ship, yang mana perbelanjaannya 9 bilion untuk 6 kapal, dah dibayar 6 bilion. Tetapi satu kapal pun tak siap lagi, apa yang saya dipahamkan. Kos yang sama 6 bilion untuk 6 kapal diturunkan kepada 5 kapal. Ini statement yang dibuat oleh pegawai tinggi dalam Kementerian Pertahanan. Bila boleh siap walaupun 5 kapal. Saya nak sebut di sini. Mohon jaminan dari pihak kerajaan di dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa semua pesalah yang terbabit di dalam skandal LCS ini tidak akan dilindungi di atas apa-apa kepentingan politik, semata-mata akan dihadapkan ke Mahkamah Pengadilan sesegera mungkin. Saya harap isu ini besar melibatkan Menteri Pertahanan di depan ni. 6 bilion ringgit duit rakyat. Terima kasih Menteri Pertahanan. Kita jangan lindung benda-benda macam ni. Tak kiralah siapa yang terlibat. Sebab ini melibatkan satu jumlah duit yang besar dan juga kelengkapan peperangan yang boleh mendedahkan kelemahan Angkatan Pertahanan Negara. Jadi kita jangan buat main-main dengan security of country ini. Okey, dengan izin. Jadi yang seterusnya saya nak sebut juga yang terakhir berkenaan dengan ekonomi tadi, yang mana kita tengok kerajaan perlu melihat kepada bagaimana kita nak mendapat balik defisit yang berlaku dalam negara kita daripada 649 bilion yang ditinggalkan pada 2018, sekarang sudah hampir
hutang negara menjadi 1 triliun. Bolehkah kerajaan breakdown ataupun itemize ataupun senaraikan peningkatan dalam masa 4 tahun lebih ini sehingga menjadi hampir 1 triliun ini? Apakah perbelanjaan besar negara yang menyebabkan kita menanggung hutang yang begitu besar sehingga menjadi 1 triliun dalam masa 4 tahun setengah? Ini satu keajaiban. This is a miracle. Dengan izin Tuan Datuk Yang di-Pertua. So saya menggulung bahawa apa yang saya bangkitkan ini pihak kerajaan mengambil tindakan dengan seberapa segera. Sekian saya menyokong ucapan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertua Agong pada hari Parlimen itu. Dengan ini terima kasih. Wallahualam.